Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Mujana. Saya akan membentangkan tajuk jenis-jenis pencemaran. Jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Pertama, pencemaran udara. Kedua, pencemaran air. Ketiga, pencemaran bunyi. Dan keempat, pencemaran sisa pepujal. Faktor-faktor berlakunya pencemaran. Pertama, disebabkan oleh alam sekitar. Kedua, disebabkan oleh manusia. Pencemaran udara. Pencemaran udara melibatkan bahan-bahan kimia, jirim zarahan dan bahan biologi. Sebagai contoh, karbon dioksida, bahan-bahan logam toksik dan sisa radioaktif. Punca-punca pencemaran udara. Aktiviti kilang. Aktiviti kilang akan melepaskan asap ketika menjalankan aktiviti mereka dalam memproses sesuatu. Kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor melepaskan asap ketika digunakan dan banyak kenderaan bermotor sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Pembakaran terbuka. Asap yang dilepaskan ketika melakukan pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran udara. Kesan-kesan pencemaran udara. Kesihatan manusia. Manusia yang menghirup udara yang tercemar akan menyebabkan kesihatan merosot dan mengalami masalah pernafasan. Penipisan lapisan ozon. Berlaku pemanasan global akibat penipisan lapisan ozon yang disebabkan pencemaran udara yang berlaku. Hujan asid. Hujan asid berlaku apabila pengumpulan asid yang berasal daripada gas-gas bertoksik. Cara-cara mengatasi pencemaran udara. 1. Menghijaukan kawasan. 2. Penggunaan petrol tanpa pemben. 3. Mengadakan program mengenai alam sekitar. 4. Kempen alam sekitar. 5. Tindakan undang-undang. Dan 6. Memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Pencemaran air. Pencemaran air berlaku apabila sampah sarap, sisa buangan dan sisa toksik dibuang ke dalam sungai yang merupakan pembekal air mentah dan menyebabkan kerosakan sistem sungai. Kategori pencemaran air: keracunan, kemasinan, keasidan, kekeruhan, pendioksigenan. Kesan-kesan pencemaran air. Kualiti air. Kualiti air akan menjadi buruk dan tidak baik untuk digunakan. Sistem air bawah tanah. Sistem air bawah tanah akan tercemar. Banjir. Banjir berlaku apabila air longkang yang sepatutnya mengalir ke dalam sungai tersumbat. Langkah-langkah mengatasi pencemaran air. Membuat satu kelab mengenai pencipta alam sekitar dan sungai. Membuat undang-undang yang berkaitan melarang seseorang daripada melakukan aktiviti yang boleh mencemarkan sungai. Membuat program aktiviti dan latihan mengenai pencemaran air. Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan sisa loji. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang boleh menyebabkan ketidakselesaan masyarakat sekeliling. Punca-punca pencemaran bunyi. Aktiviti perindustrian, kenderaan, kawasan tapak pembinaan dan kuari. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kesan-kesan pencemaran bunyi. Kesihatan manusia. Manusia akan mengalami masalah pendengaran apabila telinga mereka menerima bunyi yang kuat terutama kanak-kanak. Kedua, masyarakat akan merasa rimas apabila terdengar bunyi yang terlalu kuat. Persekitaran. Jika masyarakat menerima bunyi yang terlalu kuat, akan menyebabkan masyarakat terasa terganggu dalam menjalani kehidupan harian mereka. Langkah-langkah mengatasi pencemaran bunyi. Manusia perlu mengawal aktiviti yang dilakukan daripada menghasilkan bunyi yang mengganggu sehingga boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang terhadap individu yang menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Pencemaran sisa pepejal. Sisa pepejal ialah hasil sisa buangan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mengambil berat mengenai masalah alam sekitar.
Punca-punca pencemaran sisa pepejal, proses urbanisasi dan perindustrian yang pesat, sikap manusia yang kurang mesra alam sekitar, kekangan sumber kewangan dalam pengurusan sisa pepejal yang lebih baik. Kesan-kesan pencemaran sisa pepejal. Longgokan sisa pepejal yang tidak terkawal akan menyebabkan air lelehan dan akan mengalir ke dalam sungai. Sistem saliran akan sumbat dan akan menyebabkan berlakunya banjir. Pencemaran sisa pepejal akan menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit. Langkah-langkah mengatasi pencemaran sisa pepejal. Undang-undang perlu dikuatkuasakan agar masalah pencemaran sisa pepejal dapat ditangani dengan lebih baik. Operasi sisa pepejal haruslah dikawal dengan baik. Pihak kerajaan perlu membina pusat kitas semula di seluruh negara agar sisa-sisa buangan dapat dikitas semula dengan baik. Sekian, terima kasih daripada saya, Nurul Natasha binti Mujiano.